Tumpuan berita malam ini. Hologram Premier Sarawak, tarikan utama Reruai Pameran UKAS di LBAS 2024. Sesi Town Hall bersama Premier Sarawak, fokus utama pelajar di LBAS 2024. Belanjawan 2025 memperuntukkan RM421 bilion. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Janet Bennett. Program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS 2024 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC, Kuala Lumpur pada Sabtu menyaksikan peningkatan pelibatan yang cukup menggalakkan, khususnya pameran pempamer daripada sektor kerajaan dan swasta. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS juga tidak terlepas mengambil peluang membuka reruai pada LBAS kali ini dalam usaha berterusan mempamerkan inisiatif-inisiatif kerajaan Sarawak. Ikuti laporan khas daripada wartawan kami yang membuat liputan di reruai UKAS sempena LBAS 2024. Reruai Pameran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menjadi salah satu tarikan pengunjung di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia, MITEC Kuala Lumpur sempena program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS 2024 pada Sabtu. Paling mencuri perhatian adalah penggunaan teknologi canggih hologram yang menunjukkan pemimpin Bumi Kenyalang Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam bentuk digital setinggi 1.82 meter. Ia bukan sahaja menonjolkan kemajuan teknologi, malah menekankan kepentingan pemimpin dalam membentuk masa depan wilayah tersebut. Bermula seawal jam 8 pagi, reruai pameran ini diisi dengan pelbagai aktiviti, antaranya pengagihan goodies bag berisi barangan eksklusif UKAS, risalah inisiatif Premier Sarawak dan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Selain itu, terdapat juga perkongsian kajian serta peraduan kuis digital yang menawarkan hadiah-hadiah menarik seperti komputer riba, tablet, mesin pencetak, pembesar suara, earbuds, powerbank dan pendrive. Upacara ringkas penyampaian hadiah kepada pemenang-pemenang yang berjaya menjawab kuis telah disempurnakan oleh pengarah UKAS Samuel Simon. Selain itu, selaras dengan slogan saluran informasi rakyat, para pengunjung terutama pelajar yang datang ke reruai ini juga berpeluang memahami visi dan misi yang dibawa oleh Kerajaan Sarawak melalui perkongsian maklumat lebih jelas yang disampaikan oleh kaki tangan UKAS. Saya berkesempatan menemu bual pemenang utama kuis serta beberapa pengunjung yang datang ke reruai UKAS. Sebenarnya sih expect jual. Boleh menang tu target pendrive je tapi dapat laptop juga. So rasa gembira sih, faham juga betul macam mana boleh jadi. Sebenarnya baloi jual lah sebab belajar juga apa. Sebab kira first time dengar tu UKAS tu, kira semua untung juga. Kami rasa sangat takjub sebabnya sangat advance. Contohnya kita boleh nangga di sebelah sia ada hologram yang memaparkan image yang amat berhormat Premier kita lah. Kami rasa bangga lah sebab kami sih tahu pun yang Sarawak ada unit macam UKAS tu, which is a very good thing, especially untuk development Sarawak untuk menjadi antara negeri yang develop and high income in Malaysia. Memang patut diteruskan untuk masa depan sebabnya macam dapat bagi banyak pengetahuan lah dengan yang apa student-student akan datang semua. Tahun lepas saya datang sini, saya juga datang booth ini. Ya, then ada memperkenalkan kepada saya tentang UKAS ini. Tengok macam high teknologi yang lebih canggih. Saya banyak belajari dengan isu semasa. Saya berasa lebih baiklah dia dapat bersatu padu semua anak negeri di Semenandung dan boleh beri bangga kepada negeri dan juga harap semua dapat balik dan untuk serve dan boleh
membantu membangunkan Sarawak. Selain UKAS, terdapat kira-kira 64 ruai lain turut dibuka dalam program Lan Berambih Anak Sarawak pada kali ini, yang mana mencerminkan usaha berterusan dalam mempromosikan Sarawak sebagai wilayah maju dan berdaya saing yang mengekalkan identiti serta kekayaan warisannya. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan, Lia Amira, langsung dari MyTech Kuala Lumpur bersama rakan tugas Irfan dan Sofina untuk Buletin UKAS. Salam UKAS. Sesi Town Hall bersama Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Bang Openg merupakan fokus utama bagi para pelajar pada program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof berkata ini merupakan program yang paling mendapat sambutan dalam kalangan pelajar Sarawak di Semenanjung Malaysia. Sudah pasti salah satu yang dinanti-nantikan ialah sesi Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier. Ini program yang dinanti-nantikan oleh pelajar-pelajar kita. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas majlis pelancaran pameran LBAS 2024 di Malaysia International Trades and Exhibition Centre MITEC Kuala Lumpur di sini pada Sabtu. Mengulas mengenai pengumuman berita baik untuk anak-anak Sarawak yang menetap di Semenanjung Malaysia, Penaung Sarawak Volunteers itu memohon semua untuk sama-sama menantikan pengumuman sendiri oleh Premier Sarawak pada sesi Town Hall atau majlis makan malam nanti. Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Ahli Parlimen Petrajaya itu turut menekankan bahawa terdapat peningkatan terutamanya dari segi pempamer yang mengambil bahagian dalam LBAS pada tahun ini. Pempamer begitu ramai sekali, pelbagai sektor, di samping agensi kerajaan, persekutuan, ada juga sebahagian kecil daripada persekutuan yang majoriti negeri dan juga industri players. Beliau juga berkesempatan meninjau reruai pameran di LBAS 2024 yang disertai lebih 60 agensi termasuk Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS serta banyak lagi. Turut hadir Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, Menteri Perpaduan Negara Datuk Sri Aaron Algo Dagang, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib, Timbalan Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong, Timbalan Menteri Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS Datuk Abdullah Saidul dan tetamu kenamaan yang lain. Belanjawan 2025 memperuntukkan 421 bilion ringgit terbesar dalam sejarah diselaraskan secara strategik dengan kerangka ekonomi badani, memberi tumpuan kepada menarik pelaburan berkualiti tinggi, memacu peluang perniagaan, melaksanakan projek untuk kesejahteraan rakyat dan tidak menjejaskan kemampuan mereka dalam memberi barangan keperluan dan perkhidmatan. Membentangkan belanjawan itu di Parlimen pada Jumaat, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga akan mewujudkan peluang pekerjaan dan pada masa yang sama menangani ketirisan kewangan untuk meningkatkan kecekapan pembelanjaan awam. Inisiatif yang diumumkan dalam belanjawan tersebut dirangka untuk mempercepatkan perjalanan Malaysia ke arah mewujudkan negara sebagai kuasa ekonomi di Asia serta mencatatkan pertumbuhan mampan dan berdaya tahan. Tumpuan belanjawan yang dibentang Perdana Menteri itu untuk membugar ekonomi, menjana perubahan dan mensejahtera rakyat. Perdana Menteri menambah, kerajaan terus mengekalkan belanjawan mengembang meliputi 335 bilion ringgit untuk perbelanjaan mengurus, 86 bilion ringgit untuk pembangunan, tidak termasuk 2 bilion ringgit simpanan luar jangka. Beliau juga Menteri Kewangan menambah, pada tahun depan ekonomi negara dijangka berkembang kukuh antara 4.5 dan 5.5% didokong langkah dan strategik belanjawan madani ketiga 2025. Jelasnya, kutipan hasil pada tahun ini diujur semula lebih tinggi iaitu kepada 322 bilion ringgit berbanding 308 bilion ringgit, manakala kutipan hasil 2025 dijangka terus meninggi kepada 340 bilion ringgit. Selain itu, Perdana Menteri berkata cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST akan dilaksanakan lebih progresif dan tidak membebankan rakyat dengan peluasan skop SST secara progresif yang akan dilaksanakan berkuat kuasa 1 Mei 2025.
Peruntukan pembangunan Sabah dan Sarawak terus diberikan keutamaan menerusi Belanjawan 2025 dan menjadi antara yang tertinggi antara negeri iaitu masing-masing RM6.7 bilion dan RM5.9 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jurang pembangunan antara negeri perlu dirapatkan khususnya melibatkan prasarana asas seperti jalan raya, elektrik dan air bersih. Menurutnya, Kerajaan Madani menunaikan kesepakatan pemimpin terdahulu terkait Perjanjian Malaysia 1963 dan ia tidak harus dipetikai memandangkan Sabah dan Sarawak diberikan perkhidmatan khusus. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan Belanjawan 2025 di Dewan Rakyat pada Jumaat menambah, kerajaan turut bercadang untuk menaikkan kadar pemberian khas Sarawak dan Sabah sekali ganda lagi iaitu kepada RM600 juta pada tahun hadapan, melain memaklumkan pemberian khas Sarawak tidak pernah dikaji sejak 1969. Datuk Seri Anwar berkata secara keseluruhan, projek PEN Borneo, Sarawak dan Sabah telah menelan belanja sebanyak RM25.1 bilion. Beliau berkata kerajaan juga bersetuju melaksanakan projek pembesaran lapangan terbang Tawau Sabah dan lapangan terbang Miri Sarawak dengan kos RM253 juta. Katanya kerajaan Persekutuan dan Sarawak juga akan bekerjasama membangunkan pusat kanser Sarawak yang dianggarkan bernilai RM1 bilion sambil memuji kesediaan Sarawak yang mendahulukan pembiayaan bagi pelaksanaan projek berkenaan. Chief Dimission CDM Kontingen Sarawak Datuk Buk Lembangi mengetuai Sarawak dalam acara golf jemputan sempena Sukan Se-Malaysia Suksem ke-9 2024. Acara tersebut berlangsung di Kuala Terengganu Golf Resort pada Sabtu. Dalam acara itu, pemain Sarawak Norman Yusof berjaya meraih tempat kedua. Selain itu, Jamid Imbak turut membawa pulang hadiah di tempat keempat. Manakala Ahmad Abdul Razak menduduki kedudukan ke-13. Sarawak dan Pulau Pinang berkongsi tempat ketiga bagi acara takraw Sukan Se-Malaysia Suksem ke-9 2024. Terdahulu, pasukan tuan rumah menewaskan Sarawak dengan kutipan mata 2-1. Regu A Sarawak mendahului 15-13 pada set pertama perlawanan peringkat separuh akhir yang berlangsung di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Universiti Malaysia Terengganu pada Sabtu. Kedua-dua pasukan saling mempamerkan kehebatan sebelum Sarawak tewas 11-15 pada set kedua. Kebangkitan Sarawak pada set penentuan tidak mampu dikekang Terengganu yang jauh ketinggalan untuk Sarawak menang dengan bergaya 15-6. Kedudukan seri 1-1 selepas regu B Sarawak gagal meneruskan momentum kemenangan skuad Bumi Kenyalang. Sarawak kalah 9-15 dan 5-15. Set penentuan regu C Sarawak turut gagal membawa impian Sarawak menjulang piala. Sarawak berhempas pulas bangkit namun kecundang 15-9 dan 15-5. Sekian Buletin Ukas bersama saya Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media Ukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri buletin dengan paparan Majlis Pelancaran Pameran LBAS 2024 di Malaysia International Trade and Exhibition Centre MITEC Kuala Lumpur di sini pada Sabtu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam Ukas.